Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasdid lisani wa qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Haji Idris, merangkap pengurusi Surah An-Nur Bandar Puteri Kelang, seterusnya seluruh ahli jemaah AJK Surah An-Nur dan sidang hadirin Jumaat pada petang yang bahagia dan berkati Allah ini. Alhamdulillah, sepenuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah rahmatnya kita ditakdirkan dengan izinnya juga untuk kita bertemu pada petang ini, pada tengah hari inilah tidak lain dan tidak bukan untuk kita sama-sama mengerjakan ibadah ataupun solat Jumaat yang penuh keberkatan dan rahmat ini, Sayyidul Ayyam, iaitu penghulu bagi segala hari. Dan bertepatan juga hari ini sebenarnya adalah bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita doakan moga-moga dikurniakan keberkatan dan rahmat untuk junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertama-tamanya saya nak mengajak diri saya dan saudara-saudari kita panjangkan rasa kesyukuran di atas nikmat, nikmat Islam dan nikmat kehidupan dalam diri kita. Sebabnya berapa ramai di luar sana yang sekarang ini sedang berhadapan dengan ujian pandemik, diuji dengan berbagai-bagai masalah, tak kira lah, bukan sekadar diuji dari segi sudut ujian nyawa, malah diuji dengan ujian kesempitan, kewangan, masalah, dan juga ada juga yang walaupun diuji, kita semua diuji dalam musim-musim pandemik ini, masih ada lagi yang masih tidak dapat melepaskan diri daripada belenggu ujian ataupun belenggu hasutan syaitan, mana masih lagi bergelumang dengan melakukan dosa-dosa, apatah lagi dosa-dosa besar. Ya na'udzubillah. Dan ini sebenarnya adalah fitrah sebenarnya di dalam rumah kehidupan manusia, seperti mana di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja dengan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Surah Al-Ankabut ayat 2. Berarti di dalam Al-Quran yang kita semua sedia maklum, merupakan mukjizat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah janji akan pelihara sehingga ke hari kiamat, telah menyatakan awal-awal lagi bahawa Allah akan uji kita semua dalam berbagai bentuk. Jadi dalam ujian ini ada yang berjaya meneruskan, ada yang gagal, sekarang ni ada pula satu tanggapan masyarakat yang mengatakan siapa yang bila kita bagi bimbingan dan teguran, sahabat kita ni, dia pula akan menjawab lantak pilah hal saya kubur masing-masing. Tapi kadang-kadang senang kita nak cakap itu, tetapi sebenarnya percayalah bahawa Islam ini adalah agama penyatuan. Yang masuk Islam dari segi bahasa pun maksudnya apa? Keselamatan, kasih sayang,
Jadi dari sudut itu sebenarnya Islam ini sebenarnya dia mengajak kita semua, umat Islam, kita wajib memberi bimbingan, memberi teguran kepada saudara Islam kita yang lain. Ya, adalah menjadi suatu kesilapan ataupun satu kesalahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yakinlah kita akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita membiarkan saja sesuatu perkara itu, sesuatu perkara kerosakan itu berlaku tanpa kita memberi teguran ataupun kita memberi halangan ikut kemampuan kepada kita. Yakinlah Allah akan bertanya kepada kita, ya? Allah akan tanya kita mengapa kita tak bantu, tak beri bimbingan kepada saudara mara kita. Begitu juga dengan jiran-jiran kita mungkin menghadapi yang mungkin menghadapi masalah, ya? Tak kira lah sama ada akibat ujian pandemik 19 ini ataupun apa juga ujian yang menimpa, ya. Jadi sewajarnya kita sebagai yang digelar sebagai saudara sesama Islam wajar sama-sama kita sering membantu, mengingatkan, ya, saudara mara kita yang sedang ditimpa ataupun di dalam kesusahan, ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang bunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya minta izin nak minum air tuan, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Yang bermaksud demi sesungguhnya, ya, demi sesungguhnya kami pasti, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami pasti akan menguji kamu, ya, dengan sedikit rasa ketakutan, ya. Ujian Allah ni ada berbagai-bagai, saudara dan saudari kata Allah sekalian. Diterangkan dalam surah Al-Baqarah ini, ya, Allah akan uji kita dalam bentuk ketakutan, ya. Ketakutan itu mungkin berupa kesakitan ke, ya, kewangan dan sebagainya lah. Ya, pengalaman saya ketika masih bujang lagi lah, sekarang pun bujang lagi, bujang 3, Allah uji saya dengan masalah. Saya dulu sebelum saya kerja di pejabat agama, saya berkhidmat di KL International Airport Berhad. Ketika itu dalam pembinaan, ya. Jadi saya ulang alik nak, sebab dia jauh, nak jimat dan nak cepat, saya naik motor. Ditakdirkan Allah, dalam perjalanan tu saya diuji dengan kecelakaan lah. Tak lama kemudian, sebulan selepas tu, Allah uji pula dengan masalah paru-paru. Paru-paru saya bocor, ya. Dalam istilah sains ni, saya minta maaf kalau ada doktor kat sini, disebut pneumothorax ke apa macam tu lah, nah. Jadi doktor kata nak kena inilah, masukkan alat semua nak kali betul. Sebenarnya benda tu taklah major sangat, ringan saja. Tapi nak jadi takdiran kuasa Allah SWT. Benda yang kecil ni sebenarnya kadang-kadang bila kita pandang ringan lah, sebenarnya kadang-kadang itulah perlunya kita sifat setiap masa pergantungan kita yang sangat tinggi sentiasa pada Allah SWT, walaupun dalam aktiviti yang kecil. Jadi bila doktor kata ini kecil je, pembedahan kecil, ya, dan tidak melibatkan nyawa, okey, kita pun waktu tengah bujang-bujang, ya, tak adalah ni sangat, kan. Okey, doktor pun buat pembedahan, alhamdulillah berjaya. Tetapi apabila alat yang dipasang di paru-paru saya itu, dia tak boleh kekal lama, dia kena cabut balik. Rupanya kat situ berlaku komplikasi, ya, dan doktor kata, dia kata Encik Zamril,
Masa itu belum ustaz lagi lah, kerja kat KLIA kan. Dia kata, Encik Zamri peluang nak tak buat lagi sekali operate yang sama, tempat yang sama, hari yang sama juga. Kali ni yang datang doktor pakar. Dia pujuk saya. Saya kata, saya masih terasa kesakitannya lagi doktor. Bengkak ni, dada sebelah kiri saya. So saya tanya dengan doktor, kalau tak buat apa jadi? Dia kata dalam keadaan pengetahuan dia lah, dia kata mungkin nyawa awak ni ada peluang 50-50. Jadi bila kita dengar je doktor baru cakap 50-50 ni tuan, bukannya malaikat maut, belum Nabi lagi sebut ni. Masa tu kita dah mula. Itu sebab tu bila Allah tak uji lagi, kita boleh kata macam manalah orang boleh sampai berlaku kufur, boleh lupa Allah. Tapi bila dah diuji, saudara-saudari, kadang-kadang kita mula menyalahkan Allah SWT. Mulalah kita kata, aku tak ingin pun hidup dunia ni kan. Bukan aku yang pilih untuk hidup kat dunia. Sampai ada lagu kan, apa senikat liriknya, tidak ku pinta lahir ke dunia kan. Ya mustahil kalau dia tak minta lahir ke dunia. Lagipun logiknya, kalau kita ni masakan Allah nak wujudkan kita ke dunia, kalau kita tak nak, senang ataupun senang fikirlah kalau kita boleh, kita ni dikurniakan kepandaian mencipta robot. Sangat mustahil sekali kita akan benarkan robot yang rosak untuk hidup. Mesti kita akan cari kita akan mencipta satu robot yang sempurna, yang kita rasa ini yang terbaik. Suruh ikut arahan, suruh menari dia menari, suruh berjoget, suruh melompat dia melompat. Jadi robot macam ni kita benarkan dia untuk terus bernyala lah hidup. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dan mulalah kita menyalahkan Allah SWT. Dan kenapa Allah bagi kesakitan pada diri aku, tak bagi pada orang yang lebih jahat pada aku kan. Orang ramai lagi kat luar sana, pembunuh ada, penzina ada, auzubillahi minzalik. Tetapi itulah seperti mana maksud terjemahan ayat ini, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kata Allah, sikit aja. Belum uji banyak lagi. Soal hidup dan mati, penyakit dan sebagainya, kewangan. Sepatutnya kita bersyukur kalau Allah uji. Allah sebagai orang Islam, Allah akan kafarah dosa kita kan. Lagi maksud ayat lagi, saya tak habis bacakan terjemahannya. Ketakutan dan kemudian kelaparan, kekurangan harta, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan ataupun tanaman. Dan disampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Jadi sebenarnya tak ada kalimah yang sebaik dan seindahnya, melainkan kita perlu bersabar, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu dalam surah Al-Asr, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kesabaran ini satu perkara yang senang diucap di mulut, tetapi susah dari segi pelaksanaannya. Dan sabar ni yang dikatakan oleh menurut agama ialah ketika mana mula-mula timpa ujian tu. Macam saya cakap tadi lah, ujian saya bila doktor kata 50-50 ni, nak saya bagi gambaran lah supaya tak payah bagi orang lain lah, bagi diri sendiri yang jahil dan naif ni. Apabila Allah uji je, kita mula, Allah kenapa Allah bagi kat aku. Itu dah sepatutnya mula-mula sebut Alhamdulillah ya Allah. Itu kesabaran. Kalau kita boleh sebut Alhamdulillah ketika itu, ketika musibah mula-mula berlaku tu, itulah sifat sabar yang dianjurkan oleh Islam dan ganjaran pahala yang sangat besar. Tapi kalau dah merungut macam saya ketika itu, kenapalah jadi kat aku. Banyak lagi orang yang layak bagi kena kan. Tak sepatutnya lah. Sebenarnya kita ni dalam diri kita penuh dengan sifat kebencian, sifat mazmumah, negatif. Tak selayaknya saya ungkapkan ucapan seperti itu. Kita doakan pula kecelakaan kepada penzina, kepada pembunuh, sedangkan Allah lebih ataupun maha mengetahui. Kita tak ada hak dalam Islam, kita tak ada hak pun untuk membenci mereka kan. Kita boleh benci dalam Islam, diajar kita apa? Kalau ada sejahat-jahat manusia di dalam karya kita, ke negeri kita, daerah kita, Allah Islam ajar kita benci sikap dia kan. Kita bukan benci orangnya. Sebab tu kadang-kadang kita cepat sangat nak melepaskan kegeraman kita, nak menuduh ataupun memaki hamun. Kita duduk
dengar berita kan pukul 8. Sekarang ni maghrib awal habis kan, lebih cepat masuk insya pula. Kelang kabut dengar berita, dengar pula cerita pasal pembunuhan, apa jugalah, dan kita pun senang je, ringan je mulut kita nak cakap inilah manusia durjana ni, memang neraka lah kan. Kita pula yang melabelkan, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berapa banyak kisah, ya, seorang yang pembunuh, ya, tapi tak adalah saya nak kisah kat sini kan, panjang kan, yang dah membunuh 99 orang lengkap, ya, lengkapkan jadi 100, tetapi akhirnya syurga, ya, tempatnya. Begitu juga dengan kisah seorang yang penzina kan, kerana keikhlasan, ya, nak capai tahap ikhlas ni hanya Allah sajalah yang mampu mengukur keikhlasan jiwa kita. Saudara kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Allah menguji kita, tuan-tuan dan puan? Mesti ada sebab, ya. Mesti masa saya suka cerita pasal diri saya, minta maaf lah kalau bosan. Masa saya kecil-kecil dulu, rumah papan, tuan-tuan dan puan, apabila hujan air akan naik, rumahnya tinggi lah, tapi tinggi tak tinggi sangat lah, boleh lah kalau nak ni kan. Jadi bila hujan ni, aktiviti saya kalau hari cuti, saya akan, rumah papan ni kan ada antara papan tu yang renggang, saya akan meniarap, saya akan cari lidi kayu, saya akan selamatkan binatang-binatang lah, binatang-binatang yang hanyut, kononnya nak jadi penyelamat lah. Tapi bila kita dah selamatkan, letak dekat sebelah kita kan, binatang tu bergigit dekat kita kan, kita pun apa lagi, tak gunanya kau ni semut, aku dah selamatkan kau, kita pun campak balik dalam banjir tersebut kan, dalam apa inilah takungan air tersebut lah. Jadi nak ceritanya begitu juga Allah SWT. Tapi bukanlah Allah ni kerjanya asyik nak menghukum saja, saudari. Layaklah kita sebagai hamba Allah SWT, ya, dalam surah Al-Mulk ayat 2, ya, yang maksud yang berbunyi Allazi khalaqal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Saya minta habiskan maksud ayat ni kemudian kita berhenti lah. Maksudnya Allah uji tu untuk apa? Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, ya, kita semua di antara kamu yang paling baik amalannya, dan Dia yang maha perkasa dan maha pengampun, ya, untuk menguji amalan baik kita, saudara-saudari. Moga-moga kita tergolong dalam golongan orang yang beriman dan yang sabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon ampun dan maaf atas kelewatan saya, dan ujian pula suara saya tersekat-sekat, ya. Dan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada diri saya sendiri, saya sudahi bimbingan, ya, bukan tazkirah lah, bimbingan yang ringkas ini dengan kalimah yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.